Sekejap saya nak setting kejap. Sekejap. Okey, untuk makluman pada siapa-siapa yang mungkin kejap lagi ada hal ke ataupun ada urusan lain, insyaAllah anda boleh dapatkan recorded version seawal pagi besok. Kita akan kongsikan dalam grup So jangan risau, mungkin ada yang terlepas ke ataupun tengah settlekan anak ke apa, tak apa. Untuk recorded version kita akan kongsikan di grup awal pagi besok, insyaAllah. Okay. Nampak tak saya punya slide kan? Nampak kan? Saya punya slide color pink hari ni. Okey, nampak warna pink lagi. Ya, okay. Kita straight to the forward. Hari ni kelas saya nak share macam mana kita nak capai tangga kejayaan di quantum metal. Okay. Ilmu ni adalah ilmu yang saya combine daripada kelas-kelas yang saya belajar daripada banyak-banyak team. Okay, antaranya adalah inilah The Go Club dekat atas ni. Ini adalah yang kata apa tim induk yang mengajar saya segala-galanya apa yang saya tahu di quantum metal, dan saya nak share kepada anda. Saya dah tapih dah mana-mana yang saya dah buat yang memang berkesan. I nak share malam ni, okay? And Zenith is my team lah, my team and also my husband team. So kita combine untuk kita share ilmu ni malam ni, alright? Okay. Minta maaf, Ya, ada soalan daripada ya. moderator sendiri. Kenapa? Boleh elaborate Zenith tu apa? Wah, macam TGC straightforward, The Gold Club. Ah, Zenith ni apa? kita Lambang dia pening lawa. tau. Kita Ha? pening, kita pening nak pilih nama team sebabnya semua team QM ni kan gold, 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 emas, Go, go, emas, yes. emas kan. Jadi kita macam apa kita nak cari nama team kita ni? So Zenith ni maksudnya di puncak. Okay, puncak. Okey. Okay, so dan Alhamdulillah. lambang dia macam seolah-olah burung, kita nak terbang tinggi mengejar Ya. kejayaan di puncak. Tapi kalau dah sampai kat puncak tu janganlah lupa pandang kami kat bawah ni Kami tarik handphone. Ni kami bagi tangga, ni bagi tangga, nak bagi siapa-siapa ni. So ni nampak tak tajuk tu, ladder to Ya, success. ladder to success. Ah, Dan besides tajuk ni juga saya nak bagi awak satu, kita nak buka minda kita yang di quantum meter ni kita boleh dapat apa? Towards our financial freedom. Kita nak sampai financial freedom di quantum meter. Saya tak kata benda ni memang semua orang boleh dapat, tapi ia ada sediakan satu laluan. Is either you nak buat pendapatan yang pekerjaan sama ada pasif ataupun aktif ataupun both. Dan dia tak ada limit setiap hari, okay? Saya akan tunjuk bukti dia. Memang you boleh achieve financial freedom dekat quantum meter. Alright. Sekejap, saya kecilkan. Okay. So, first of all, agenda hari ini, of course, kita nak share tentang satu, apa kelebihan konsultan quantum meter? Apa yang best sangat jadi konsultan quantum meter ni? Kedua, apa kelebihan syarikat kita? We must also know what is the strength of our company yang kita nak bawa ke orang ni. We must know. Kalau kita tak tahu kelebihan syarikat kita tak boleh nak share dengan orang betapa kita ni di platform yang betul. Okay, so you tak boleh nak jadi dealer, tak boleh nak jadi DD if you don't know about this, right? Third is ranking consultant. Apa ranking dia from the lowest until the highest. It starts with introducer, and then next I go to dealer, and then dealer developer, merchant, and yang terakhir adalah you are next. Okay, jangan datang kelas malam ni, lepas tu tutup laptop, tutup phone, tidur, esok tak buat apa-apa, tak buat apa-apa action. Then you won't get anything. You're wasting your time. Okay, make sure you datang kelas ni malam ni, you are next. Dalam tu mindset you bila you habis kelas ni. Okay. Tu janji dekat diri sendiri. Okay. So first of all, kelebihan konsultan quantum meter, of course, okay, dia adalah unlimited income. Memang income itu, saya bukanlah nak kata, dulu saya macam rasa bila saya tengok income Dr. Wida, saya tengok income dia 100k sebulan, lepas tu naik 300k sebulan. Saya rasa macam, kalau nak kata impossible, saya rasa macam dia tak apalah, dia memang apa, saya akan satu mindset macam dia tak apalah, dia dah biasa buat bisnes macam-macam, dia tak apalah, dia orang yang educated, dia tak apalah itu, tak apalah ni. Saya bagi macam-macam alasan, so I give satu barrier yang mengatakan I tak mampu, hanya orang macam tu saja yang boleh. I ada satu mindset tu, padahal sebenarnya kan it's not like that. Okay, yang unlimited income adalah untuk semua orang kalau you work hard, kalau you berusaha. Okay. Alright. Next adalah slip gaji konsultan quantum meter laku. I tak pernah buat lagi gunakan slip gaji I untuk beli apa-apa, nak beli kereta ke rumah, I tak pernah buat sebab I rasa I sayang duit tu lagi lah, sebab I tak pernah dapat income. So I tengah dalam fasa yang simpan dulu. Tapi I've seen a lot of konsultan quantum meter yang lain-lain, tim lain yang gunakan slip gaji tu untuk beli kereta, apply loan rumah, lepas je. Okay. Next, commission kita you boleh pilih dalam bentuk gram emas, which is gram emas tu QM akan lock. Let's say lah harga tu hari ni dia akan lock kat you, terus belikan you gram emas. Okay, tanpa spread. Maksudnya company tak ambil untung langsung. You dapatkan commission dengan emas yang harga modal dunia. Quantum metal tak ambil satu sen pun profit daripada commission you kalau you pilih dalam bentuk gram emas. Okay, ataupun kalau you tak nak emas, you nak duit, you boleh pilih dalam bentuk USD.
Lagi untung USD sebab kita tahu how strong USD it is. Okay, bila you pilih USD, bila currency sekarang currency 4.6, kalau you convert to RM Malaysia mungkin dapat sikit. But the moment USD jadi currency tukar kepada 4.8, RM you akan naik. Bila you withdraw masuk dalam bank you, banyak you punya commission akan still naik. So itulah kelebihan dia. Both ada both pros and cons. Okay. Kalau you nak duit, ambil USD. Kalau you nak emas, boleh ambil gram emas. Dan you boleh interchange. Let's say lah you rasa, okay, this month I nak ambil emas. Klik. Ada satu ada kat badan kita punya sistem tu, ada button untuk klik setting untuk you pilih gram emas. Lepas tu next month you rasa macam, oh tak nak lah ambil commission emas, nak ambil gram USD. Boleh buang tick tu. Boleh tukar-tukar. Lepas tu bulan ketiga nak tukar ambil gram emas pula, boleh, tak ada masalah. Kita kontrak ni dia bagi you flexibility. Ikut kita nak tukar-tukar boleh. Nak tukar sebulan sekali, nak tukar sehari 4 kali. Commission float ataupun gram pun boleh, tak ada masalah. Okay. You sendiri yang control you punya jenis income you, jenis commission you. And keempat, marketing tu disediakan. Satu, quantum meter memang dah siap-siap bagi dalam sistem. Kalau dealer ke atas, you buka dalam sistem dah ada dah semua. Slides dah ada. Slides in English, in Malay, in Chinese dah ada. Okay. And then, dia bagi you punya banner, banting, name card. Semua dah ada dalam sistem. You tinggal nak buat nama you, print saja. Very, very easy. Okay. And then, itu daripada QM. Daripada our team TGC pun, our merchant dah bagi macam-macam. Everything is been there. Dah ada. You tinggal nak ambil. Is either you nak print ataupun you nak distribute kat members you. It's all free. In fact, TGC sediakan buku lagi, e-book. Yang version e-book pun ada, version yang hard copy buku pun ada juga. Semua dah ada, you tinggal nak grab and take this chance. Alright? And then kelima, apa kelebihan konsultan kita ialah kita ni digital. Which means kalau you duduk kat negara Dubai, kita ada konsultan yang duduk kat Dubai kan? SM tu tak? Kita ada konsultan kat Dubai. You tak payah nak rasa macam, oh, I ni kerap lah pergi overseas lah. I ni tak boleh lah. I tak free lah. I ada Ya, betul. Ya. Kita tak ada alasan kat SM kan? Sebab kita pun ada konsultan kat Dubai. Even kita punya konsultan Azhar dekat Sarawak pun, yang konon-kononnya kat Sarawak ni internet slow lah apa, dia boleh buat income di konten dekat Sarawak. It's digital. You can access from everywhere as long as you have internet. Okay. So tak ada reason untuk you tak grab peluang ni. Next, yang keenam ni yang paling penting, keenam ni. Kita nak jadi consultant ni, kita nak jadi pioneer. Sebab company ni tengah grow. Walaupun kita dah cakap company ni it's been almost 11 years in Malaysia, but it's still quite baby. Okay, baby tu dari segi in term of QM yang buka dekat public lah. Kalau dekat bank kita dah lama dah kita supply emas kat bank, tapi in term of kita share kat public ni, kita masih baby, masih baru. Takkan you tak mau jadi pioneer? Takkan tak nak, rugi. Even I yang join last year pun I rasa macam, ya Allah, regretnya tak join QM awal-awal. Tengok tu sekarang ni comel punya team. Dah grow sampai level, dia dah sampai level mana? Senior merchant ke mana level dia tinggi. Dia cuma setahun 2 tahun awal saja daripada saya. Tapi pangkat dia tinggi sangat-sangat. Di QM ni, kita laju. So kalau you lambat, you tak jadi pioneer. Rugi. Bila jadi pioneer, you dapat banyak sangat specialties. Zaman dulu-dulu, nak jadi dealer lagi senang. Lagi senang dia punya syarat-syarat dia. Sekarang dia makin ketat sikit. Because dah makin ramai dealer. Sebab nak jadi dealer senang di QM ni. So dia a bit ketat day by day, year by year. So grab this opportunity, sementara masih belum ketat untuk jadi dealer, grab peluang untuk at least jadi dealer, buat side income di QM. Alright? Jadi pioneer. Janganlah nanti bila QM dah famous dalam lambat dekat Malaysia, barulah you nak jadi consultant. Masa tu klien pun dah ramai dah register. Tinggal kat you yang sakit baki sahaja. Lepas tu nak naik jadi dealer pula, banyak dia punya step-step dia. Lagi ketat. Lambat. Alright? So grab this chance to be pioneer. Right? Seven, kelebihan di QM ni, kalau you beli emas galang, you beli gold bar, bila harga untung, you untung dari segi you boleh beli. Okay? Bila harga emas naik, you untung dari segi you boleh pergi jual. Tapi tu je lah, just one way. Tapi di quantum meter, emas naik, kita untung. Sebab apa? Kita boleh jual emas kita. Emas turun, kita tak ada duit nak beli. Tak apa. Tapi kita punya team akan beli. So you akan dapat apa? Dapat commission. Itulah yang best. Jadi kat QM ni, you tak sempat nak rasa bosan. Kat QM ni, I buat QM tak pernah lah rasa macam, bosan lah bulan ni, tak pernah. Setiap bulan tu ada je benda-benda yang macam mengexcitekan kita. Bila emas naik, kita boleh jual GA kita boleh jual GCA kita. Okay? Bila emas turun, orang pakat-pakat beli. Kadang-kadang I tak sempat nak beli, commission masuk kau punya. Orang lain beli dulu, team I beli dulu. Itu yang best di QM. Tanyalah kakak tim I. Dia pun kata, lain lah QM ni. Tak pernah, tak sempat bosan.
Siap tak sempat tidur lagi. Betul tak, Virus, SM? Tak sempat tidur. Sebabnya berjaga malam. Ya, betul. Sebab harga selalu naik tengah malam. Ha. Jadinya kita ni it give you excitement. Okay, you kan sekadar beli, tunggu dan jual, bukan. Dia ada so many things yang akan buat you untung. Okay. So paling penting ke-8 ialah tak ada KPI, tak turun pangkat. Let's say lah I jadi dealer sekarang ni. Lepas tu tiba-tiba I betul mengandung. Oh, muntah lah, mual lah, alahan lah, tak larat nak buat QM. Nak post pasal social media, pasal QM pun tak larat nak post. Nak tekan, nak promote QM pun tak larat. Nak layan klien pun tak larat. 6 bulan I ambil cuti maternity leave, tak buat QM. Tapi I punya pangkat still dealer. I tak kena buang. Datuk Lin tak buang I daripada dealer quantum metal. Tak ada masalah. Okay. Even kalau I dah beranak pun, I nak ambil cuti lagi nak jaga anak, baby kecil. Tambah lagi 3 bulan. Still, pangkat I tak turun. Okay. Tak ada KPI yang I kena wajib. Okay. Pada masa setahun, I wajib kena ada sales sekian. Kalau tak, you turun. Tak ada. There's no such thing. Okay. Dan boleh diwarisi. Okay, let's say lah sekarang ni I jadi dealer, I jadi DD. I letak my husband ke anak I jadi I punya waris ataupun penama. I meninggal, all this pangkat, all this level, all this commission akan dapat ke orang yang you letak sebagai nominee. Itulah kelebihan dia. I paling suka pak-pak yang ni lah, pak-pak yang tak ada KPI, boleh diwarisi sebab I adalah orang yang tak ada income. So the fact that bila I dapat jawatan sebagai dealer ataupun DD di Quantum Metal, dan bila I mati, I tutup mata, I meninggalkan jawatan untuk anak-anak I yang income tu boleh diwarisi, commission boleh diwarisi. I rasa macam lega. So at least I pergi tu bukan I tinggalkan hutang dekat anak-anak I. I dah bagi dia secure sikit in term of pangkat dan juga commission nanti. Okay. Itulah kelebihan konsultan quantum metal. Okay. So next, apa pula kelebihan quantum metal? Apa kelebihan syarikat kita? Sebab kita kena tahu juga kan, asyik kalau kelebihan QM, syarikat konsultan saja, kelebihan QM pun kita kena tahu juga. Okay, inilah yang penting. Sebab inilah yang ramai orang, dia tak take seriously. Dia tak cakna. So bila orang cerita buruk-buruk sikit pasal QM, dia dah gelabah. Dia dah macam, betul ke? Betul ke? Padahal you sendiri tak betul-betul faham apa itu kelebihan syarikat-syarikat kita. Okay, kalau you faham kelebihan ni, InsyaAllah, mainlah news macam mana pelik-pelik pun, you tahu dah, you ada basic strong, okay? So first of all, our company is already solid from 2012. Okay, from 2012, dia dah supply emas dekat Malaysia ni dah banyak dah. This is like one of the biggest supplier untuk gold bar dekat Malaysia. Dia supply kat siapa? Dia supply kat, as you already know, you dah baca everywhere. Kita claim yang dia adalah supplier untuk bank-bank di Malaysia. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi 4 bank dekat Malaysia. Okay, 4 bank. Dan bukan sekadar bank, tapi badan berkerajaan juga, kita panggil apa? Koperasi kerajaan. Koperasi kerajaan pun minta nak buat produk kita. Nak kita supply emas dekat dia. Baru-baru ni saya tengok orang kata, QM ni sikit-sikit bagi tahu kata kita ni supply emas kat bank. It's true. Kita bukan sekadar supply emas kat bank. Kita supply sistem dekat bank. Sistem yang you log in, nak buka, nak beli emas tu, kita supply sistem juga dekat bank. Dekat bank tu satu. Tapi dekat bank kita supply untuk physical gold bar, which is macam ala-ala GSA kita lah. Tapi especially dekat Koperasi Angkasa, which is Ako Gold ni, kalau you Google Ako Gold is under Koperasi Angkasa, which is My Angkasa if you ever pernah dengar kan. Ako Gold ni, dia ambil produk QM semua. GSA dia ambil, GCA dia ambil, GAE pun dia ambil. So if you really know about this, yang kita supply untuk Koperasi Angkasa, you will not question GAE ni patut syariah ke tak? GAE ni tipu ke tak? GAE ni sekian. Because Koperasi Angkasa yang badan kerajaan pun dia ambil produk kita. GCA and also GAE. Kalaulah kita punya produk ni bukan patut syariah ataupun kita punya produk ni bukanlah patut kata apa? Bukanlah kita punya produk ni macam ala-ala macam tak legal ke apa kan? Koperasi Angkasa takkan ambil produk kita. Dia takkan ambil, tapi dia ambil. You boleh Google lepas ni. Carilah Aku Gold, terang-terang, pak, first page dia keluar, dia supply emas, brand Quantum Metal. Dia tulis lagi, dia ada GSA, GCA, GAE. And if you pergi dekat dia punya website kat bawah tu, Aku Gold tu, kat bawah sebelah kanan tu, ada kecil comel, button kecil, button untuk chat. Chat, live chat dia. Button live chat tu sebiji adalah button live chat Quantum Metal punya sistem. Nak katanya, kan bila orang duk kata KM ni, apa GAE ni penipu, GAE ni apa benda semua, macam, lah, kalau hang betul lah kita supply GAE untuk Koperasi Angkasa, you won't question. You won't question. Okay? Kita supply kat company dan koperasi yang bukan calang-calang. Alright. So be confident and do your
study lah Google. Google pada sumber yang sahih. I always say, jangan baca kat Facebook, tapi Google pada sumber official website Koperasi Angkasa. Google, bank. Okay, from the official website. Okay, next. Kalau tak yakin, kita institusi pelapor di bawah Akta Amla Bank Negara, which means every transaction dekat dalam Quantimeter, kita akan dipantau. Kita bukan daftar directly bawah Bank Negara sebab kita bukannya, kalau you nak daftar bawah Bank Negara, you kena jadi syarikat yang bagi investment. Kita bukan investment company ya. Kita adalah syarikat yang jual beli emas. Macam Habib, macam Pokong tu, dia tak ada daftar bawah Bank Negara sebab dia jual emas. It's the same like us Quantimeter, kita jual beli emas. Kita tak berdaftar bawah Bank Negara. Tapi kita lapor, kita siap report kat bank, dekat AMLA ni, dekat Akta AMLA ni. Every transaction kita. That's why in Quantimeter, if you want to buy gold above 30K, above RM30,000, you cannot buy via online. Tak boleh nak bayar pakai FPX, tak boleh. Kena pergi kat counter bank, bank akan check dulu sumber duit you. Kalau it's legit, kalau okay, baru bank akan proceed, baru QM akan lock gram emas untuk you. Betapa kita ni follow guidelines daripada bank negara. Okay, because dulu ni, our chairman is orang bank negara. Pengarah kanan, pengarah bank negara. Dia dah hafal kita dah. Kena buat macam ni, macam ni, macam ni. So that you akan jadi legit. Kita follow exactly. That's why kita dapat, we are what we are right now. Kita adalah badan yang sangat-sangat ikut apa yang all the rules kita ikut. Kalau orang tu dia goyah dengan QM kan. Orang kata QM scam, dia dah goyah. Maksudnya dia belum habis lagi kaji kelebihan syarikat kita. Alright? And then next, apa lagi yang you boleh share dekat orang yang best pasal syarikat kita? You daftar percuma. Nak buka akaun tak payah keluarkan duit 1 sen pun. Daftar free ni, tak ada komitmen ni. Tak ada komitmen. Dah daftar free, tak ada komitmen. Which means, let's say lah you rasa macam, Amira, boleh tak I nak daftar dulu? Tapi bulan ni I tak ada duit lagi. I tak ada nak beli lagi. Boleh tak nak beli lagi 3 bulan? Boleh. Tak semestinya you beli hari ni, you terus dengan bayar bulan ni. Tak ada. No such thing. So it's up to you. Dia memang tak ada komitmen. And then, once you register free, dapat on the spot 3 account. Even you kata, Amira, I tak ada duit. I nak buat GSA RM10 sahaja sebab I ni gaji harian. Tak apa, tak apa. QM dia memang on the spot bagi terus semua kat you account GSA, GCA, GAE. Tak payah nak apply satu-satu, tak payah. You will get all of this with the free registration. Okay? Dan at the same time, you boleh upgrade ataupun downgrade berapa RM yang kita nak beli emas tu. Let's say lah you rasa macam, hari ni rasa nak beli GSA RM10 lah. Tapi esok rasa nak upgrade. I dapat gaji ni, I dapat bonus. I nak belilah GAE 40 unit. Boleh. Boleh terus upgrade. Tiba-tiba pula next year, tak ada duit lah sebab next year ni awal tahun nak pakai banyak duit ni, anak daftar sekolah. So nak kurangkan, nak beli GCA lah, nak beli GCA RM1,000 saja. Boleh. So kita up to us. Tak semestinya you buat GAE bulan ni, next month mesti GAE. Tak. It's up to us. So klien dia akan rasa macam dia tak terikat. Duit dia tu tak terikat. Dia boleh buat how much yang dia nak. It's the same like you pergi kedai Habib ataupun kedai-kedai emas lain. Kalau you rasa dia ada duit extra, you bolehlah rantai hak tebal. Kalau you rasa dia ada duit sikit, you bolehlah gelang hak nipis. Sama je macam kat kita. Kita tak ada yang macam spesifik. You mesti beli GAE setiap masa. Once you dah beli GAE, tak ada. Right? Up to you. Up to your pocket. How much money you have, you buat. Ikut yang you nak. Okay? Sebab ni sisi pandang you. Ketiga, kelebihan syarikat kita, kita jual emas. Kita bukannya jual paper. Kita jual emas. The real gold bar. Alamak, I punya gold bar kat atas. Tapi memang kita memang jual emas lah. I pernah withdraw berkali-kali physical gold bar and I dah pernah try nak pergi jual dekat Vietnam. I pernah try juga tanya. And then dekat a few tempat-tempat lain pun, Dr. Vida pernah jual kat Kashmir pun orang beli, orang siap mau tanya lagi. Ada lagi tak lebih? Orang tanya lagi. Sebab betapa kita punya emas tu very, very, very high quality. Kita jual emas. So orang nak emas ni, as Datuk Faizal cakap lah, emas ni orang gila pun kalau dia tengok emas pun dia ambil. Walaupun dia tak betul tapi dia nampak emas, it's shining, dia tahu benda tu berharga, dia akan ambil. Orang nak emas. Okay? Dan emas kita bukan emas yang biasa. Kita ada patuh syariah. Okay, kat Malaysia kita dipatuh syariah oleh Tawafuk Consultancy. Tawafuk ni antara yang top dekat Malaysia. Kalau you search, dia dah receive so many awards kat level international. Right? And also bukan sekadar level Malaysia, kita ada juga certification patuh syariah daripada Raqabah LLC untuk level international. Why we need international? Because we have clients from overseas. Kita ada klien dekat Thailand kan, recently kat Singapore, kita ada dekat Philippines, kita ada dekat ramai lagi lah. Okay. I even ada klien I yang duduk dekat US pun ada juga daftar. Dekat Nigeria pun kita ada, South Africa kita ada. So we need all this international punya certification for our client dekat overseas.
Alright. Dan kita juga ada syariah standard, which means kita punya syariah ni bukan level cikai-cikai. Kita follow standard yang very high, iaitu IOFI. Tak senang nak capai standard IOFI ni, kita tak senang, tapi kita dapat. Kita dapat benda ni. Okay. So be very confident and do your study very well. With this, you akan rasa tenang. You akan rasa macam, okay, I'm in a good platform. Kalau once you dah kenal all this kelebihan. Okay. Dan antara yang lagi best di QM ni ialah spread dia rendah. Spread tu apa? Spread tu berapa persen syarikat ambil untung. How much dia target duit kita nak ambil untung kat dia. Which is quite low. It's just 3 to 7%. Compared to kat loan, orang ambil 20, 30, 40%. Banyak. Let's say lah, harga modal emas dunia kat sini. Okay. QM ambil 3%. Sini saja. Okay, tapi syarikat luar ambil sampai 30 to 40% sampai sini. So kalau klien QM, tunggu sikit-sikit saja emas naik dah start untung. Tapi kalau kedai emas luar, dah tunggu sampai sini nak untung tu. Banyak gap dia. So they have to wait longer. So klien kita lebih cepat untung dan margin dia lagi banyak. Dia lagi cepat untung dan untung punya margin lagi banyak. Itulah kelebihan dia yang kita kena emphasize, kita kena tekankan benda ni. Inilah yang you dapat kalau you buat simpanan di Quantum Metal. Bila you yakin nak share benda ni, you boleh pergi jauh. Okay, dulu masa I introduce all these things, I tak yakin nak share. Sebab I tak study. I just dengar slide. Macam ni lah, I jalan kelas, dengar slide, lepas tu habis kelas, tutup, I tidur. I tak pergi study details. Bila once I jadi dealer, baru I start go into detail every point of this. And I dah betul-betul pastikan memang is the real in the official website. That's why I'm very confident nak share benda-benda macam ni. Okay? Okay, next. Apa lagi kelebihan syarikat kita? Ni lagi penting. Kelebihan GCA. There's no other company yang ada GCA macam kita. Alright? Dan dapat cash lagi banyak. If you go to kedai pajak, nak pergi pajak you punya barang kemas, you dapat usually around 80%, 70%. So kita dapat cash banyak kat sini. 85% cash. So you dapat cash lebih. Alright? Dan as you know, tak ada tempoh nak bayar. Tak ada lelong. Lepas tu cash masuk kat dalam bank you. You tak payah susah-susah nak pergi bank, nak pergi kedai-kedai pajak, ambil. Nak kena drive kereta, bawa jongkong ni, nak pergi tanya harga berapa, nak kena pergi ambil cash kat dia, lepas tu kena balik rumah balik. Wasting your time, wasting your money. Penat saja. Di QM semua saja dekat through phone. Settle. Tunggu dalam 1 ke 3 hari bekerja, dia masuk dalam bank. Kalau dia pakai bank muamalat lagi cepat. Because bank muamalat is our bank operator. Usually, you buat pagi ni, petang ni, ataupun esok dah masuk dah cepat. Okay. Dan kita kalau kat GCA ni, kalau kat luar you buat pajak gadai, you dah tak dapat untung. Okay. You siap rugi lagi kena bayar dia punya interest rate, bayar upah simpan tinggi, cash dapat sikit. Tapi di GCA, dapat set untung bersih lagi. Dah lah tak dapat rugi. Dapat untung bersih. Dengan syarat, you tunggu harga emas naik lebih daripada apa yang you dah withdraw. Okay. Dan dah cover spread semua, dah cover management fee. Make sure dapatkan untung bersih tu. Itulah kelebihan GCA yang tak ada kat syarikat-syarikat lain. You kena betul-betul yakin dan betul-betul study kelebihan GCA ni. So that bila you share ke orang, orang akan nampak. Betul-betul dia ni cerita ni betul-betul ni. Sebab you share from your own experience and your own excitement. You excited share sebab you dah buat, you nampak. Okay? And then next, yang paling ultimate lah, kelebihan GAE. There's no other company or GAE of course lah. Tak senang nak buat GAE ni. Nak pasal syariah lagi. Lepas tu belum nak bagi emas 10 kali ganda lagi. And then yang penting, tak perlu bayar installment setiap bulan. Even though you get 10 times gram emas, tak perlu bayar installment setiap bulan. Let's say you beli rumah, you bayar 10% of payment. After that, you get the whole rumah. Okay. Tapi, you have to pay for the installment setiap bulan for you to get the whole rumah. Tapi di GAE tak payah. Tak payah bayar installment. Dia parking sekejap emas tu dekat you, lagi 9 unit tu, dah untung, dia ambil balik. Lepas tu profit, semua dapat kat you. Profit ni 10 kali ganda, semua dapat kat you. Risiko dia cuma hanyalah masa dan holding power. Masa maksudnya, you beli harga ni, you make sure lah you jual lebih daripada tu. Janganlah beli time ni, lepas tu baru naik sikit nak jual dah. Kadang tak cover spread pun lagi. Okay? Dan kena bijak lah tahun macam nak kira. Kalau dah beli harga 64 USD, kena tambah 3%. Baru dah start break even. Baru dah start balik modal. Tu masa saja, tunggu dia naik. Memang emas ni memang kerja kita tunggu saja. Tapi GGAE ni, they give you, orang panggil apa, shortcut. Kita tak tunggu lama-lama, tak payah tunggu 5 tahun. Kadang-kadang 5 bulan, kadang-kadang 5 minggu, kadang-kadang 4 minggu. So, hanyalah masa sahaja dan holding power. Okay? Dan profit kita bukan based on apa-apa yang pelik-pelik. Our profit is 100% based on naik turun harga emas dunia.
Itu saja. Bukanlah based on siapa yang, kalau let's say lah, ada pilihan raya, tukar Perdana Menteri, akan efek kita punya profit. Tak ada. Tak efek pun. Tukar bila PM 40 kali pun, tak efek kita punya harga untung. Dia efek by naik turun harga emas sahaja. Okay. Okay, next. Straight, kita pergi kepada ranking consultant di Quantum Metal. First, kita jadi member lah. When you register, you become member. Dan member bukan consultant ya, member bukan consultant. Then once you dah beli any GAE product, tak kisahlah GAE 5 ataupun GAE 10, you akan jadi introducer. Okay, introducer. Introducer pun belum lagi consultant. Then next, dealer ke atas, sampai lah ke merchant semua-semua tu, barulah you adalah consultant. Okay. Okay, so ini adalah tentang introducer. Okay, apa step-step nak jadi introducer? First, of course lah, untuk jadi introducer, you mesti jadi member. Kena daftar dulu, daftar free yang saya cakap tu. Lepas daftar free, kita kena buat saving lah, buat saving emas. Takkanlah you nak commission tapi tak nak buat saving emas. Memang tak dapat lah. You kena buat saving dulu. You boleh pilih. Kalau modal you a bit besar, modal you ada more than around 1,500, you terus straight away buat GAE 10. Satu unit saja, tak banyak pun. Satu unit sahaja. Okay. And then KYC you kena approve, which means you kena upload dulu IC you. IC tu kena upload depan dengan belakang. QM dah check. Nama you dah betul. Ejaan binti, bin kena sama sebiji macam dalam IC. So many clients yang when they register, dia pun nama glamour dia saja. Buat nama Amira Yusof. Dia tak boleh binti, dia tak boleh Nur, tak boleh Siti. So kena recheck lah KYC dia. Dia belilah GAE 10 ni, dia belilah 40 unit pun, dia takkan dapat jadi introducer. Sebab KYC tak boleh nak approve. Nama dia tak sama macam dalam IC. So when you upload you punya IC, make sure you upload gambar clear, and then make sure tak ada silau-silau, dan nama tu kena spell sama sebiji macam dalam IC. Okay. So dapat yang tu, boleh jadi introducer. Okay. Untuk GA 10, harga dia satu unit is around yang fix ialah harga dalam USD, which is 250 USD, atau in RM currency sekarang is around 1,530 ringgit lah. Ataupun kalau you rasa macam saya tak ada duit banyak tu lah Mira, duit saya sikit saja. Saya ni student, saya ni housewife, tapi saya nak buat income, macam mana? Ada. We have another option where you boleh buat GAE 5. GAE 5 ni bakal ditamatkan tak lama lagi So siapa yang kurang berkemampuan, please grab as soon as possible untuk jadi introducer menggunakan GAE 5 kalau tak mampu nak beli GAE 10. Okay, beli GAE 5 sebanyak 3 unit. Okay, satu unit harga dia 25 USD. So kalau 3 unit is 75 USD lah. Ataupun dalam RM, one unit is 120. Actually is around 117, 118, 119. Tapi saya nak terus senangkan 120 lah. So 120, beli 3 unit, dapatlah jadi introducer. Tapi ada orang cakap saya macam ni, Mira, saya tak mampu ni Mira. Saya ni memang tak mampu. Tapi saya nak jadi ni. Saya nak jadi introducer. Tapi tak apa, jangan risau. Tak semestinya terus beli 3 unit. Tak semestinya. Ni saya nak tolong hampuan lah. Nak tolong hampuan nak berjaya jadi juga introducer. Tak kisah hampuan susah macam pun, bagilah jadi introducer. Kita ada cara-cara dia. Tak boleh GAE 10, buat GAE 5. Tak mampu beli GAE 5 3 unit, try satu unit dulu. Beli satu unit GAE 5, bila harga emas dah naik, dah untung ataupun dah balik modal, terus jual. Jual dan beli balik duit yang sama tu, guna duit sama, beli lagi kali-kali kedua. Now you already ada 2 unit. Walaupun dah jual, tak apa. QM tak kisah. Janji you beli kali kedua. Lepas tu kedua tu harga emas dah shoot naik, dah balik modal, jual dan beli kali ketiga. So now you are counted as dah beli 3 unit. Walaupun daripada satu modal yang sama sahaja. So there's no reason untuk you tak dapat income di Quantum Metal. QM bagi banyak sangat kelonggaran. Dekat GAE 5 ni, so many kelonggaran untuk orang-orang yang tak mampu je, student saja macam housewife, boleh. Boleh. Okay, tinggal you nak buat dengan tak nak buat saja. Dan lepas tu dah complete beli GAE, dah approve KYC, inform pada direct dealer anda untuk dia nak klik sebagai introducer. Okay, kalau you tak inform kat dia, kalau dia tak klik, you belilah GAE harga 4 juta pun, you takkan dapat commission selagi dia tak klik button promote tu. Okay. Next. Okay, ini tentang commission introducer. Introducer paling-paling banyak pun dia akan dapat commission sebanyak 2% lah. Okay, 2%. So 2% ni let's say lah, sekarang ni you jadi introducer. Okay. Kalau you sendiri beli GA 10, you pun dapat commission 2%. Ataupun kalau kat introducer ni, tiba-tiba ada kawan-kawan dia kata, I nak register dengan you lah, nak buat QM dengan you. So dia pun register. Bila dia register, dia beli GA 10. Okay, ni commission GA 10 2% ni. So bila dia beli, because dia baru register, dia boleh jadi introducer, so dia tak dapat apa-apa.
This client tak dapat apa-apa, dia cuma dapat emas sahajalah. Tapi you sebagai introducer, you will get 2% commission. Tiba-tiba one day, tiba-tiba pula, okay, you kat sini, you dah jadi you introducer. Tiba orang bawah ni, you punya klien hak lama tu dah jadi introducer juga. Sebab dia dah beli GAE 10, dia dah jadi introducer juga. Lepas tu ada orang baru pula register bawah, introducer you. So bila orang dia beli, dia pun tak dapat apa-apa lah sebab dia pelanggan baru. Tapi introducer you dapat 2% commission. Tapi you kat atas dah tak dapat apa-apa dah. Sebab you sama level dengan introducer bawah you. Walaupun you asalnya you kat atas tapi dia kat bawah, tapi because of you dah sama-sama introducer, you won't get any commission daripada team yang introducer tu. Sebab kita ni bukan MLM tau. MLM ni lagi orang bawah you beli, lagi you banyak commission. Tapi di QM tak. Dia tak macam tu sangat. Okay. Once introducer sama level, dah tak dapat apa-apa dah. Dan introducer ni dia bukan consultant. So dia tak boleh nak override. Kalau atas, dealer atas dia ada term override. Dia boleh dapat juga. Tapi kalau introducer tak dapat apa-apa. Okay. Kadang-kadang orang heran, dia kata, Amira, kenapa nama tim saya ni hilang lah? Hari tu saya ada 4 member. Lepas tu bila sekarang tim saya ni seorang ni jadi introducer, hilang nama dia dalam sistem saya. Tinggal 3 saja. Yang mana yang kalau you introducer, kalau tim you yang mana yang jadi introducer, nama dia akan hilang daripada dalam sistem you. Tapi hilang sekejap sahaja. Nanti once you jadi dealer, nama dia masuk balik dalam sistem you. Okay, jangan panik. Okay. So, tips untuk introducer. Okay. Ini apa yang saya buat dululah. Saya nak share. Tolonglah buat benda ni. Sebabnya, you tak boleh nak capai, you tak akan boleh capai level dealer dengan best kalau you tak buat benda ni. Kalau you nak jadi dealer, buatlah benda ni. Iaitu, tolonglah join sekerap mungkin BOP online. BOP tu ialah business. Masa saya first join QM, saya macam apa benda tu BOP ni kan. Pokoknya ia adalah business opportunity. Okay. So joinlah any BOP yang QM tu buat. Tak kisahlah online ke, physical ke. And we have so many teams daripada kita punya top-top susu galo. Okay. Sekarang kita kat TGC. Atas kita ada GC. Atas lagi ada fintech. So all of this team dia buat banyak gila kelas. Kelas fizikal, TGC buat setiap hari Sabtu pagi. Ada dekat Putrajaya. Under GC, under fintech pun. Fintech buat kelas juga. GC buat kelas juga hari Rabu. Pagi ada, malam ada. You boleh pilih. So, orang nak cakap apa? Tak ada reason lah. Sebab online kita buat setiap malam. Fizikal pun ada buat juga. Macam saya di Kelantan. Kita pun ada buat juga sometimes. So, cari kelas-kelas tu. Okay. Dan what I did was, I cari mentor pilihan hati I yang I rasa selesa. Especially yang penting, kalau boleh lah, you go straight to your direct dealer. Sebab direct dealer ni senang. Dia boleh monitor you dalam sistem dia. Dia boleh nampak team you dah beli berapa, apa semua tu. So, lagi you close dengan direct dealer you, lagi bagus. Okay, so macam rezeki I, my direct dealer is my own husband. So, I boleh buka anytime yang I nak tengok I punya production I. Sebab sistem dia, kita tengok dalam sistem dalam laptop yang sama kan. So, I boleh tengok. So, at the same time, macam even though my direct dealer is my own husband, tapi I tak boleh nak terlalu depend kat dia sebab dia sibuk kerja. So, what I did was, I pergi cari dealer-dealer lain. I pergi DM dealer tu, I DM dealer ni. Lepas tu, I cari, orang cakap apa, I cari tim-tim lain-lain juga untuk I nak belajar ilmu macam-macam. Dan yang lagi satu, I rajin tengok cara merchant close product GAE 10. So, in order untuk you nak grow di QM dalam ranking GAE 10 is the key. Yang lain tu tak dikira. You belilah GSA, GCA 40 juta pun tak dikira untuk naik pangkat. Hanya GAE 10 sahaja dikira. So, belajar tengok cara macam mana merchant yang hebat-hebat, dia close macam mana dia jual produk GAE 10 tu. Macam mana dia yakinkan orang untuk beli GAE 10. Saya dulu kan, saya punya favorite saya adalah Datuk Faizal lah. I will always tengok cara dia close. You can see dekat dalam YouTube banyak gila. Google sahaja Datuk Faizal Quantum Metal, banyak gila dia share macam mana cara-cara dia nak explain tentang GA10. The way dia explain sangat-sangat relax, sangat-sangat tenang, tapi very convincing. Saya tengah cuba cara tu lah. Dia ada dia punya personal sendiri, tapi kita try to blend in cara kita. Okay. Dan what I did last masa I jadi introducer, I consistent post kat social media. Walaupun tak ada orang view, tak ada orang like pun, tak ada orang repost, tak ada orang reshare, I consistent post. Boleh kata everyday tu I akan post at least dalam 2-3. At least I akan post. Memang I consistent. Dan wajib ada group support daripada merchant, dealer dan team sendiri. Macam kita, untung kalau siapa TGC, okay, kita ada group daripada merchant kita lah, QM by Dr. Wida. Daripada group 1 sampai lah group 6. Ada 6 group. Dia boleh pilih masuk group mana pun. Dia punya konten sama sajalah. Okay.
So kita ada, our merchant already provide group WhatsApp, group support. Our merchant dah provide Telegram pun dah ada. TikTok pun dah ada. And then dia dah ada provide Facebook pun ada. Macam-macam lah. Dia dah provide macam-macam. Tinggal you nak pilih yang mana yang you selesa sahaja. Okay. If you ada dealer dari atas you, Subi dealer akan ada grup-grup WhatsApp team dia. So, penting untuk nak join. Penting, penting untuk nak join all these grup-grup WhatsApp lah. Okay, sekejap saya nak mute kejap Tak boleh dah. Dah. Dah, okay. Ha. Alright, kejap sekali lagi. Okay. So, yang ni yang saya belum buat. Yang bawah ni saya belum buat dekat my team. Tapi yang ni yang saya belajar daripada Merchant Raihan baru-baru ni. And this is a very good example yang kita boleh buat lah dekat kita punya team kita. Kalau kita punya team kita dah capai separuh daripada production, dah capai 15 unit GA10 daripada team dia, kita suggest dia untuk ambil exam GEP awal supaya dia cepat sikit jadi dealer. Okay, this is happen to my team because last week I ada 2 dealer yang baru naik serentak. Okay, dua-dua dealer ni dia pun register asing lah. Okay, register isi borang apa semua. Yang seorang tu cepat je QM reply dia punya registration application dia untuk jadi dealer. So dia dah ambil exam, dia dah lulus dah. Tunggu masa nak dalam sistem tukar jadi dealer sahaja. Yang lagi seorang tu, I don't know what happened. Dia dah submit everything tapi belum dapat email daripada Quantum Metal lagi. So dia stuck duk tunggu QM reply untuk dia start ambil exam. Okay. So padahal kita announce dia jadi dealer hari yang sama dan dia pergi submit link, submit application jadi dealer pada hari yang sama. So kalau nak bagi smooth, lagi best kalau you ambil awal. Before cukup 30 unit as a dealer, ambil siap-siap exam tu. Boleh. Okay. So that cepat sikit. Cepat sikit nak jadi dealer tu. Cepat sikit dapat commission lah. Okay. So dah jadi introducer, kejar dealer. Janganlah selesa kat introducer. Kena kejar dealer. Tapi kenapa? Kenapa nak kejar jadi dealer? Kenapa? Of course lah sebab commission. Money is our motivation. Okay? Kita tengok sini perbezaan commission dia. We talk about GA10 sajalah because this is the most commission dalam quantum metal. Okay? Kalau introducer, macam tadi lah as I said, dia akan dapat 2% commission. 2% is roughly 20 ke 30 ringgit per unit. Ini kalau beli satu unit lah. Tak ada orang beli emas kat kedai. Kedai emas kata, ambillah commission you. You beli kat air gelang kan tadi? I bagi commission. Tak ada. Tapi di QM, bagi you commission. 20%. 20 to 30 ringgit. Which is, for me, is already quite a lot. Masa saya jadi introducer tu, sebulan awal tu saya dapat income 300 ringgit. Saya happy sangat. Saya dah rasa macam, ya Allah Tuhan, aku kayanya dapat 300 ringgit daripada QM. Rasa macam happy sangat. Sebabnya hasil ni lah, hasil 2% ni. Rupa-rupanya bila saya nak jadi dealer, dapat 7%. Padahal beli benda yang sama, GA10. Masa saya jadi introducer, saya beli GA10, I only get 2%, 20 ringgit to 30 ringgit. Masa I jadi dealer, I beli benda yang sama, GA10 satu unit. Tapi I dapat commission as a dealer, 7%. It's around 70 to 80 ringgit. Berganda. 2 ke 3 kali ganda. Benda yang sama kot you beli. Takkan you tak mau grab benda tu? Saya tengok macam, ni rugi ni. Barang yang sama. Awak commission lain-lain, baik pilihkan jadi dealer. So saya pun strive untuk jadi dealer. Okay. Ni pula commission untuk GAE5 lah. GAE5 kurang sikit. Only 1.5%. Kalau introducer. Kalau dealer, lebih lagi 5%. So awak tengok sama-sama juga. GSA 0.5%. Kalau introducer. Kalau dealer, lebih lagi 2%. Kalau GCA pun ada orang cakap saya, Amira, GCA ni tak dapat ke commission? Dapat. Tapi in order to get the commission is only if you baru beli GCA tu, bayar pakai duit daripada dalam bank. Bila bayar duit dalam bank, dapatlah commission because it's the first time you beli emas. When you pay using duit dalam bank you, which means you baru nak beli emas dan terus pajak. So you get commission 0.5%. Kalau jadi dealer dapat banyak lagi 2%. So setiap bulan bila I ni duk buat GCA, okay, dapatlah commission. Kalau I bayar daripada bank I. Kalau duit you dah ada dalam GSA dah, okay, memang you dah selalu buat GSA. Tiba-tiba you nak pakai duit. You request buat GCA daripada duit dalam GSA tu. You tak dapatlah commission. Tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebabnya QM akan bagi commission whenever there's new money goes inside QM. So duit dalam GSA tu is already inside QM. So QM tak dapat apa-apa untung pun. Okay. But if the money is from the bank, you baru nak bayar, QM dapat duit baru. So when they get new money, they will give you commission. Alright. So, dealer. How to be a dealer? Okay.
Dealer ni dulu saya rasa macam, susahnya nak dapat 5 orang apa semua-semua kan. Tapi tengok tengok. What we need is just 5 direct investor yang daftar direct dengan kita. Direct dengan kita, contohlah Amira nak jadi dealer. Mesti 5 orang tu daftar dengan Amira. Daftar guna link Amira. Okay. Dan kedua, 5 orang investor ni yang bawa Amira ni mesti beli total 30 unit. 5 orang tu total dia adalah 30 unit. Bukanlah ni, bukan 30, bukan. Tak macam tu. Tak susah macam tu. Okay. It's just, mungkin yang ni 5 unit, mungkin ni 7 unit, yang ni 6 unit. Dia tak kisahlah apa pun. Janji total adalah 30 unit. So okey lah, possible lah. Ataupun you rasa macam, tak mampu lah nak suruh dia beli banyak-banyak. Boleh je beli. You can also cari 30 orang. So setiap orang tu belilah 1 unit, 1 unit. Boleh juga, tak ada masalah. Janji total tu adalah 30 unit. Dan at least 5 orang direct investor dengan you. Okay. And then dah habis semua ni, you can also terus buat transfer GSA RM300 pada QBEB. Okay, itu adalah training fee. Training fee ni you akan diajar secara profesional macam mana nak jadi consultant yang bertauliah, yang proper lah, yang ada ethics. Okay, dan jawab exam. Exam tu senang saja. Dia soalan dia objektif ABC. Kalau Habib tak tahu pun you main tekan je lah. Bukannya soalan dia kena buat essay pun. Dan kalau you gagal, you boleh repeat exam tu. Free saja yang first time repeat tu. Tak ada masalah. Okay. Dan ni lah tadi yang saya kata tadi tu. Yang bahagian transfer duit ni dengan jawab exam tu, you boleh buat awal. Sebelum ni, kita kena complete semua ni, baru boleh buat exam semua. Sekarang tak payah dah. Sekarang you boleh buat awal. So inilah step 3 dengan keempat ni. Kalau you tak cukup lagi 30 unit. Tapi you dah ada 15 unit. You dah boleh start dah. Transfer 300 kat QM dan jawab exam. So kalau bila you dah settlekan bahagian ni, the moment you complete 30 unit, terus apply jadi dealer. Cepat lagi. Cepat dapat commission. Itu yang penting. Okay. Ataupun kalau you rasa macam, I ni sebenarnya I tak nak cari orang. I ni pemalu. I tak suka cari orang ni. Tapi I ada duit sendiri. I ada duit sendiri. So apa yang I boleh buat dengan benda ni? Apa yang I boleh buat dengan duit I? Senang sahaja. Tak perlu cari klien. You cari family you yang mana yang you rapat, yang mana yang you selesa, pinjamkan account dia untuk register bawah you. Mesti register bawah you direct. Okay. So let's say mesti mak, ayah, adik, abang, kakak. Okay, dah cukup 5 orang. So investor ialah orang yang beli produk GAE. Tak kisahlah GAE 5 ataupun GAE 10. Itu adalah investing kita nak. Kalau dia beli GSA, GCA, belilah 40 juta pun tak dikira sebagai investor. Okay. GSA, GCA tak dikira sebagai investor. Ia hanyalah simpanan sahaja. Bukan invest. Okay. So, kalau dia kata macam 30 unit, bawah seorang. So that it's easy untuk you nak manage account tu. Yang lain tu you can just beli kat GAE 5. Boleh saja. As long as total semua adalah 30 unit. Kat sini. Kita nak total tu yang 30 unit tu. Lagi 4 orang tu beli GAE 5 saja pun tak apa, dah cukup dah. Okay. So up to you how you nak manage punya duit you. As long as cukup all this criteria nak jadi dealer. Ada saja orang yang dia rasa macam I tak mampu nak cari klien ramai-ramai, tapi I pun ada duit sikit. So you boleh campur lah. Boleh campur. Mungkin you boleh park sikit duit dekat seorang family member situ, dekat mak tu kan. Parking lah duit. If you ada duit dalam, mungkin cukup untuk 1 unit ataupun 2 unit. Parking lah dulu duit tu kat orang. Okay. Janganlah fikir, kena ada 30 unit baru boleh parking. Tak semestinya. Okay, once you jadi investor, if you have money hanya untuk 1 unit pun, jangan beli kat account sendiri. Once you jadi investor, once you jadi introducer, duit yang you ada untuk beli GAE 10 tu, even hanya belilah 1 unit, pergilah beli kat account orang bawah you. Supaya you akan cepat naik jadi dealer. Okay, masa kami dulu kami tak tahu. Macam kami dulu, kita tak study detail kan. Kita main beli saja. Dah beli berunit-unit baru tahu kata kalau beli pakai akaun sini tak dikira apa-apanya. Kena beli pakai akaun orang baru kita. Baru dikira untuk jadi dealer. Okay. So janganlah anda rugi macam kami. Make sure you tak rugi tau. Beli 1 unit. 1 unit saja untuk jadi introducer. Next, beli pakai akaun orang bawah. Okay. So commission dealer paling banyak ialah 7%. That is the maximum lah commission untuk dealer. Okay. So let's say lah macam Amira dealer. Tiba-tiba ada orang tengok I punya TikTok. Dia rasa macam nak join QM lah bawah Amira. Dia pun register. So this is my new client, pelanggan baru. So this new client, dia kata Amira I nak beli GA 10 1 unit. Boleh? I cakap boleh. So bila the moment dia beli, I akan on the spot masuk dalam I punya commission 7%. Dia tekan saja payment, dia proceed, dia submit payment. 7% 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 7
I akan dapat on the spot commission 7%. Itulah kelebihan dealer. Tak payah tunggu hujung bulan, tak payah tunggu. On the spot dia punya commission masuk. Dan dia boleh withdraw on the spot also. Okay. So because this is new client, of course they don't get anything lah. Dia just dapat emas sahaja. Okay. Tiba-tiba, this client dah cerdik. Dah cerdik. So dia kata, I pun nak jadi, I pun nak dapat commission lah. So dia pun dah lepas dia beli GA10, dah approve KYC, dia pun, I upgrade dia jadi introducer. So now dia dah jadi introducer. Bila dia jadi introducer, tiba-tiba dia share pasal QM dekat saudara mara dia. So, dia saudara mara dia jadi dia punya klien baru. So, as always, new client tak dapat apa-apa lah because dia boleh jadi introducer. Tapi orang ni dah jadi introducer, dapatlah 2% commission kan cakap kan yang tadi yang 20 to 30 ringgit tu. Dapatlah 20 to 30 ringgit kat dia. Tapi dekat I pula, kan maksimum hanya 7%. So, this 7% kita bahagi dua lah. Introducer dapat 2%. So, I dealer dapat balance 5%. Is around 50 ringgit. Still banyak. Padahal bukan I yang cari klien. Introducer ni yang cari klien. Tapi as a dealer, you dapat disadvantage. So tolonglah kerja pangkat dealer. At least. Rugi tak ada. Tu yang cakap kat. Tu tadi saya cakap. I buat kerja sambil pakai baju kelawak je pun. Tapi commission masuk as a dealer. Itulah yang seronok. Okay, ni antara income lah. Antara, orang cakap apa? Memang, I should say testimony. Income dealer. Ini income dealer yang waktu bulan Mei baru-baru ni lah. Yang masa tu harga emas should naik. Okay. And then ramai lah klien kita pun dapat income 5K, 8K. And this income lah yang income 5K ni lah yang biasa when my husband dapat. Saya rasa, masa tu saya rasa macam wow. Dan saya terus full force nak buat content matter, nak buat QM secara serius. Because saya tak bersangka buat QM part time ni, you can get 5K per month as a passive income. Bukannya full tau. Bukannya kita buat full time. Buat passive, kita share ke online saja, share ke social media, orang register, orang faham produk, orang beli, kita dapat commission this much, which is sangat-sangat banyak. I would never, sebagai seorang rumah tangga, saya tak pernah sangka yang saya mampu dapat income macam ni. And you boleh. There's no reason you tak boleh. Boleh. Ya, boleh. Okay, tips untuk dealer. Tips untuk dealer, of course, you kena sentiasa lah. Bila you jadi dealer, dalam sistem you kena nampak tau siapa yang beli, siapa, team mana, orang bawah you yang mana yang beli. Tapi tak boleh tahu, you kena tahu directly nama dia. Tapi kena rajin tracing lah. Nanti I akan share juga tips yang I buat tracing secara manual. Kena rajin update kat you punya introducer sebab introducer tak tahu siapa tim-tim dia yang beli. Let's say lah Kak Poh ni introducer. Bawah Kak Poh ada Kak Yam, Kak Tun, Kak Loh kan. Introducer ni Kak Poh ni dia tak tahu siapa dia beli ni. Dia tak tahu. Dia cuma tahu masuk commission sahaja. Tapi dia tak tahu siapa beli. So tugas dia lah yang dealer kat atas tu untuk nak bagi tahu. Dalam sistemnya boleh nampak how much tim Kak Poh tu beli. So you kena rajin update depa. Kak Poh, tim you ni dah ada cukup 5 unit ni. You ada tinggal lagi 20 unit sahaja. Lagi 25 unit sahaja. You tolong update depa. So that when they know depa punya level, depa boleh cepat-cepat lah susun strategi ke apa kan. Okay. And then, this is what I did lah masa jadi dealer. I start kumpul SOP ataupun cara-cara nak reply FAQ daripada klien. Klien ni dia tanya soalan yang sama je. Soalan dia sama je cakap kat you. QM ni scam ke tak? QM ni patut syariah ke tak? QM ni apa? GSA tu apa? GCA tu apa? GAE tu apa? Spread dia benda apa? Benda-benda basic. So all of this, kalau you nak jadi dealer ataupun you dah jadi dealer, you wajib ada satu template jawapan. Janganlah bila klien tanya soalan barulah you nak barulah nak pergi type, baru nak fikir, baru nak type, baru nak fikir ayat, baru nak edit. Jangan. Okay. So dah dari awal lagi tu dia dah ada standard template jawapan yang you dah ready. Just bila when people ask you this question, you copy paste sahaja. Itu saja yang menyenangkan kehidupan you as a dealer. Sebab you kena jadi systematic. Okay. So penting ni lah benda basic ialah yang paling senang ialah you kena ada jawapan yang simple tapi padat untuk reply FAQ daripada klien. So macam saya tak pandai tulis. Saya memang fail bab mengarang ayat ni. Okay. So what I did was saya buat video lah. Saya buat video TikTok yang akan menjawab all this FAQ. So whenever people ask me question, I akan bagi link saya punya TikTok saja. If they ask about GAE, I akan bagi link pasal GAE yang saya explain pasal GAE. So they can understand very well sebab saya explain through video. Dia akan rasa macam, Mira explain macam explain face to face.
Memang saya akan record video tu macam seolah saya explain ni muka klien, saya explain kat dia. Macam tu. So people akan lagi senang faham. So this is my way to explain dekat klien FAQ dia. Okay. So it's up to you. If you are good in writing, buatlah secara tulis. If you're good doing poster, buat infografik, buatlah infografik. Apa-apa yang you selesa, yang you hebat, yang you rasa itu you punya niche, gunakan. Okay. And then kumpulkan SOP cara nak guide team. Bila team kita dah ramai, apa dia punya selalunya yang team-team atas buat, yang kita boleh tengok, yang kita boleh ikut. Okay. Dan SOP untuk kita nak approach klien nak jadi dealer. Sebabnya ada setengah orang ni dia tu yang macam Amira, saya ada duit 50K. Apa yang saya patut buat dengan duit ni? Saya tak pernah ada this SOP until I get this question. Amira, saya ada 50K. What can I do with this money? How can I get commission? So kita kalau sebab should be masa tu lah baru I fikir nak kena suggest kat dia apa semua. Masa tu baru I fikir should be before you di approach client macam tu, you dah ada dah template dia, step-step dia. Gambar apa you nak bagi, apa infografik apa you nak bagi, dah ada siap-siap dah. Tinggal nak copy paste bagi kat dia saja. So senang kerja you. Dan yang penting ni SOP customer service contact matter. Sebab saya tengok ada lagi dealer-dealer ni yang dia tak tahu SOP macam nak contact contact matter, SOP dia ya. Contoh kalau lah klien you dah email contact matter, dia dah email kata duit dia tak masuk lah dah semua. Lepas tu dia cakap QM tak reply saya punya email. Okay, dia minta tolong you. By right, legally, QM dah cakap dah kita tak boleh contact QM customer service tentang perkara yang sama. Faham tak? So dia nanti akan jadi redundant. Dia akan lagi menyebukkan customer service coordinator tu. Dah lah, introducer dah pergi email. Lepas tu dia mengadu kat dealer dia. Dia suruh dealer dia call. Dealer dia duk call. Lepas tu dia mengadu pula kat diri dia. Diri dia pula duk pergi live chat. Isu yang sama tapi 3 orang contact. Jadinya menyesakkan sistem customer service coordinator tu. Okay? Tapi sometimes bagi formula, kalau you dealer yang macam saya tak bekerja, yang memang duduk rumah, usually issue my client memang I akan call. I takkan suruh dia orang contact QM. Sebabnya I tak nak dia orang rasa macam lambat lah nak kat call ataupun dia rasa macam lambatnya nak reply email, tak ya. I akan collect. I akan tanya, okay, siapa yang belum lagi approve KYC dah. Bagi saya nombor IC. Bagi saya full name. Saya akan contact QM matter. Part yang susah tu biar saya yang go through dengan QM matter. So baik buruk QM saya yang tahu. Dia pun tak tahu. Yang dia pun tahu dah approve KYC. So they can start untuk buat goal saving dengan keadaan yang hati tak adalah rasa macam malas lah QM ni, lambat lah ni semua kan. Jangan. Kalau boleh sebagai dealer, you jangan kena ikut time. Bagi sikit time you tu untuk you tolong klien you untuk awal-awal ni. Dia dah lah baru nak join content metal. Lepas tu KYC tak lepas. Bank statement tak lepas. Kadang-kadang memang salah klien pun. Kadang-kadang dia upload gambar blur. Kadang-kadang dia tak upload gambar. Memang salah dia pun. Tapi kita tolong dia. Kita mudahkan dia. Bila kita mudahkan dia, dia akan rasa smooth. Bila dia rasa smooth, dia pun tak rasa macam nak berkira. Dia pun tak rasa macam tak best. Dia akan rasa seronok lah. Dia rasa macam, okay lah, okay. My team ni, team I best. Macam tu. Okay. Satu. And then kita kena ada support circle daripada consultant deal sama level. Macam saya tu terang, even though my husband is sama level dengan I, tapi I tak boleh nak depend kat dia. Sebabnya dia kerja. So apa yang I buat, I cari consultant-consultant yang sama-sama level dengan I. So macam sekarang, I close dengan macam level dealer, I close dengan Azhar, dengan Normalisa, dealer-dealer QM. Tak kisahlah you team mana. Yang mana yang I selesa, I close dengan dia. And then level DD, I baik dengan DD Kak Liza. So that kita dapat input from all these orang yang sama-sama level dengan kita. Kita boleh share. Kadang-kadang kita rasa macam down, kita boleh share. Kadang-kadang kita rasa macam excited, kita boleh share juga. So all these people akan move along dengan kita. Bila kita naik, dia pun naik juga. Kita sama-sama bagi vibe yang bagus. So cari circle-circle kita yang kita selesa. Jangan malu-malu. Sebab I ada juga a few orang yang dia bukan tim TGC pun. Dia bukan tim I pun. Tim mana-mana aja. DM I. Mira, saya nak nombor phone awak sebab saya suka cara awak share pasal QM. Itu adalah effort dia untuk mencari circle-circle yang dia rasa selesa untuk dituntut ilmu. Okey je. Jangan kita belagak when people yang bukan tim kita approach kita, jangan belagak. Kita allow dia. Sebab saya pun dapat ilmu pun free. Saya pun dapat ilmu daripada banyak-banyak team. So now when people cari I pun kena buat benda yang sama. I kena open lah. Sebab dulu I pun tergigit cari Dr. Wida, tanya-tanya soalan kan. I pun cari orang tu, cari orang ni. So when I dah dekat level tinggi sikit, I should open lah. I should also share. So you pun sama juga. When orang approach you untuk tanya soalan, even sesama dealer, jawab.
kita tolong dia. Walaupun dia bukan tim kita. Sebab kita nak ada good support system. Mungkin hari ni kita tolong dia. Esok dia tolong kita. Kita nak ada good support circle. Okay? Dan antara yang penting ialah cabar diri jadi speaker. Itu is the most important thing as a personal branding. Everything now is about personal branding. As Abang Jo, kita punya dealer kita cakap. Khairul Amin tu, dia build dia punya brand Khairul Amin tu 6 tahun, bertahun-tahun as a Khairul Amin, baru dia start jual produk dia. How important is personal branding. And dia cuma jual sambal aja pun, tapi laku. Asal buka soal, because personal branding dia kuat. And that's what happened to me. Setahun pertama I di Kota Meta, I strengthenkan personal branding I, iaitu I cabar diri I jadi speaker. Last year, kalau saya jadi speaker, pada saya yang bukan nama saya pun. Bukannya dia suruh pun saya yang bukan nama saya nak jadi speaker. Saya cabar diri saya. Kalau katalah hari ni saya punya turn nak jadi speaker, padahal kelas tu malam. Tapi pagi lagi saya dah tak lalu makan. Saya jadi macam nervous, saya jadi macam duduk tunggu lagi ni macam saya nervous. Saya tak tipu, walaupun saya ni seorang yang suka bercakap, tapi saya sangat-sangat nervous setiap kali saya punya turn nak jadi speaker. Saya tak tenang. Kalau saya punya husband cakap kata, jom lah kita keluar makan Sat. Kelas pukul 9, sekarang pukul 6. Jom kita pergi makan dulu. Sempat lagi, saya dah tak boleh lah. Saya tak boleh nak drive, saya tak boleh nak makan, saya tak boleh nak fokus kat anak-anak dah, tak boleh. Saya jadi macam nervous. Saya dah macam I need to finish this as fast as possible. Now lepas tu baru I boleh macam okay. Memang saya nervous. So itu adalah normal untuk you nervous bila jadi speaker. Tapi saya keep on cabar diri saya. Sebab saya tahu if my face tak keluar dekat poster, if my face is not everywhere in dalam content matter, nobody is going to believe you. Nobody is going to think that you are a great consultant. Nobody is going to rasa macam you ni adalah dia ni muka pun tak pernah tengok dalam poster. Bagus ke dia ni nak jadi aku punya dealer ni? Tak mahu ada register dengan dia. Dia akan pergi ke orang lain yang muka sentiasa masuk dalam poster. Sekarang dekat content matter, QM dah famous tau. So klien kita dalam fasa yang dia yang pilih kita. Bukan kita pilih dia. Klien yang pilih kita. Dia yang pilih dia nak join bawah siapa. Okay. So penting tu untuk kita kena kedepankan diri kita. Okay. And then next, create nama team kita. Contohnya macam team saya, Zenith team. Team saya dengan saya punya husband. Dan ini tips yang kita dapat daripada Merchant Raihan. Okay. Kalau you nak cepat, let's say you dah jadi dealer. So next step is jadi DD. So kalau nak cepat jadi DD, daftar SSM dan buka akaun syarikat untuk kita naik jadi DD lagi cepat. Sebabnya, in order to be DD yang which I will explain next, dia kena produce a lot of dealer. So kadang-kadang nak tunggu orang jadi dealer lambat. Okay, and you have extra money. You dah jadi dealer dah. And you have extra money. So roll lah duit tu untuk beli pakai account syarikat. So that this company akan jadi you punya dealer. Okay. So next. Ni apa yang I buat lah. And I akan tracking dekat Google Drive. Okay. So dekat Google Drive ni sebab dia internet. So I pergilah. I tak bawa laptop pun tak apa. I balik kampung ke. Kalau contohlah I nak pergi Thailand ke apa ke. I don't have to bring my laptop. I just buka internet. I can see. I dah tengok dah. I dah key in semua-semua. Tracking klien-klien I. Siapa yang paling dekat nak jadi dealer. Apa semua I tracking. Dan setiap pagi. Okay, sebab I belum lah. Pagi-pagi ni sebenarnya rushing. Tapi pagi-pagi I akan screenshot tim-tim I punya pembelian. Even dia buruk ni. I screenshot betul. I buat line merah tu pakai tangan I. Memang buruk. Okay. Tapi I just tak kisah. Tak kisah. Janji you screenshot, you tunjuk kat tim you. Tengok ni. Kedai emas Habib semua tak buka lagi. Tapi kita kat QM pukul 10 pagi. Berdua-dua yang tengok orang beli emas ni. Tapi ni. Sales. Setiap pagi. Okay. So kita tunjuk proof kat kita punya klien. When they are confident, dia apa lagi excited nak jadi dealer. Because they see when Mira jadi dealer, ramai orang beli. Okay. Dan kita juga kena create challenge kat tim kita lah. Janganlah kita duk harap dia beli tapi kita pun tak mau share rezeki, tak boleh. Whatever that they give us commission, kita patutnya bagi semula pada mereka sikit. Alright? Kita kena share sebabnya itu juga sebahagian daripada cara kita nak guide tim kita. So what my husband and I did was kita kerapkanlah buat challenge macam bulan 11 hari tu kita buat November challenge. Time tu kita orang belum ada nama tim yang proper. Pakai nama QM pada 7 hari sahaja. Okay? Kita bagi gram GSA 1 gram. And then tiba-tiba hujung November tu kan harga emas shoot naik. So masa tu ramai yang nak jadi dealer tapi ramai terbantut. Sebab apa? Sebab harga emas naik. So dia pun tak beli. And then bila Disember harga emas turun sikit. So kita panjangkan, kita extendkan dia punya challenge tu. So kita potong jadi December challenge. Kita sambung. Okay. Time tu kita dah rebrand lah QM by Zenith. So kita sama juga kita bagi. Sama juga reward yang sama. Reward 1 gram emas GSA. So orang tu happy lah. Dia tak adalah rasa macam ruginya hari tu kalau November jadi dealer dapatlah emas. Disember tak dapat apa-apa. Tak. Kita tak nak bagi dia rasa macam tu. Kita nak dia happy.
So kita extend challenge tu. Kita bagi team kita pun happy. Bila kita pun happy dapat commission, our team pun akan happy bila dia pun dapat commission. So this is juga antara thing yang antara yang saya buat juga. Kita hargai team kita. Okay. So let's say lah macam ni. I akan rajin buat poster. Rajin buat poster production team kita. Inilah yang saya katakan tadi. Kita kena rajin update kita punya introduce kita. Berapa production dia. Yang top-top tu kita buat poster lah. Supaya kita bagi dia semangat untuk dia cepat sikit. Okay. If you can see, tengok dekat dealer to BI ni. Yang ni yang latest lah. Okay, Puan Hasnida ni, tengok tu, GAE dia, tim dia dah beli 37 unit. Dan lebih dia pun, QM tak 30 saja pun. Dia berharap dapat 37. Kenapa dia masih belum jadi dealer? Sebab dia cuma ada 4 direct member. Kena ada 5 direct member. So as I said lah, you belilah 40 juta GAE pun, kalau tak cukup 5 investor, tak boleh jadi dealer. So mesti kena cukup 5. Okay? So bila dia nampak macam ni, asalnya dia ni cuma hanya 2 member sahaja bawah dia sebelum ni. But when we up poster, dia nampak gini. So dia pun dah tambah sekali jadi 4. So kita doakan dapatlah complete jadi 5. So dapatlah dia jadi I punya dealer yang ke 8. 8. Okay. Sama juga macam Encik Karno ni. Sikit lagi. Lagi 1 unit lagi. Dia ada duit. Tapi dia tunggu dulu. Tunggu harga turun. Tak apalah kita standby. So mungkin ni dealer I yang ke 9. Ni pun sama juga semua ni. Kita kena rajin update mereka dan kita buat poster supaya dia rasa macam nama I masuk dalam poster. So they have something untuk dia post kat dia punya social media, nama dia. So that they can get new client, new member. Alright? So this is also kita punya poster dealer. When they become a dealer, kita jangan nak harap kat TGC saja buat poster. TGC memang akan buat poster. Tapi our own team also mesti buat poster untuk dia. Untuk kita nak appreciate dia. Okay? Dan kita pun awardkan dia. Dapat jadi dealer, kita bagi dia award. GSA apa benda semua-semua tu. Kita lah ikut kemampuan kita. Okay? So inilah hasil saya cabar diri dia jadi speaker. Last year I am nobody. Tapi saya keep on paksa diri saya. Saya akan make sure setiap bulan saya punya muka akan sekali masuk dalam poster. Tak kisah poster apa-apa team. I'll make sure my face at least sekali masuk poster untuk personal branding. Dan hasil saya paksa diri saya tu, this is what I am right now. Okay, saya dapat collaborate dengan Datuk Zam, which is antara orang QM yang besar di Kelantan ni. And then I get to be speaker dengan tim-tim yang besar juga macam Merchant Rusdan, Datuk Faizal, macam Aznira, Dr. Ernie. Okay, and then ni lah poster graduate without that ni lah yang change my life. Okay, kenapa? Sebab because of this lah I am who I am right now. Saya paksa diri saya dengan tak tahu malunya saya message Rusdan. Ni merchant ni. Saya PM dia, saya message, saya cakap kat dia, Rusdan, Kak Mira nak buat online class. Can you please be the speaker if you are available? Tak malu. Tapi I know his face is very, very important in my poster. He's a merchant and he's very young. So I need his face. So tak tahu malunya, I pergi grab opportunity tu untuk pergi approach dia. So you jangan tunggu peluang tu main kat you. You takkan dapatlah sukses dengan julung-julung bestnya. Takkan? You kena push diri you, tolak diri you dulu. Okay? Jangan tunggu orang buka kat you peluang. You kena pergi dulu kat diri you. I ni, masa tu I dealer. I housewife. Lepas tu team I bawa ada 2 orang dealer, I produce. I am really nobody. Tapi dengan muka tak tahu malu, I pergi message Rusdan dan alhamdulillah dia terima. Dan berkat kita punya merchant kita punya baik, dia pergi tolong pula contact Raif, seorang lagi merchant untuk jadi one of the speaker. So kita kena always build network dan kita kena tolak diri kita ke depan. Tolak. Jangan tunggu mereka letak nama you jadi speaker baru you nak jadi speaker. Then you tak boleh nak sukses lah. Okay, paksa diri kita. Kalau I tak contact Rusdan, I'll never be sekarang ni. Takkan. Okay. So, okay. Dah jadi dealer. Kena kerja Didi lah. Jangan selesa dekat level dealer. Kenapa? Kenapa? Kena kerja Didi. Didi senang saja. So, once you dah jadi dealer, you dah faham sistem. So, just produce another 5 dealer bawah you. Produce another 5 dealer. So, team you, bila ada 5 dealer, 30 unit GA10, kali 5 dealer, dapatlah 150 units. Okay? So, this is what I said. Kalau you rasa nak cepat-cepat jadi Didi, register company bawah you so that this company can be one of your dealer so that you can be Didi cepat-cepat sikit. Okay. So untuk Didi, tak perlu apa-apa training fee, tak payah exam. Just submit link sahaja, terus boleh upgrade ke jadi developer. Senang saja Didi. Senang maksudnya, once sudah jadi dealer, you work hard actually sampai dekat level dealer. Yang tu sebab you start from the scratch. So once you jadi dealer, you dah ada SOP, you dah ada team, you dah ada personal branding, you dah ada everything. You nak naik Didi cepat. So work hard tu zaman introducer dan dealer. Itu you kena work hard gila-gila.
Okay. Bila so that cepat je nak jadi DD. So DD pun sama juga. DD ni maximum is 7%. Sama macam dealer. DD ni sama macam dealer, cumanya kelebihannya dia boleh override. Override lebih sikit. Okay. Let's say lah DD ni ada klien baru register bawah dia, dapatlah direct 7%. Tiba-tiba pula kat DD ni ada bawah dia jadi introducer. So introducer ni ada klien baru kat bawah dia beli GAE 10. So this introducer dapat 2 unit 2%. And as always DD dapat 5% sahaja sebab 7 tolak 2 is equal to 5. Okay. Katakanlah bawah DD ni tiba-tiba ada dealer. Okay. So dealer ni mesti dah dapat 5%. Dia dapatlah sebab ni hak dia. Dealer kan dapat 5% kan? Tapi DD akan dapat 3.5%. Main mana 3.5% ni? Okay. Sebab ni 2 ni dapat dekat introducer. Lepas tu tambah 5 dekat dealer ni dah 7% dah. So main mana? Main mana ni? This one datang daripada dia share dengan merchant dekat atas. So DD tak kacau kita punya commission lah. Dealer kat bawah dia tak kacau. DD akan share commission dengan merchant dekat atas. Sama juga macam ni. Tiba-tiba pula ada dealer 2 kat celah-celah ni. Yang beli ni pelanggan baru ni yang beli. Daripada sini dia beli, 2% dapat kat introducer, 5% dapat kat dealer, and then 1% ni akan tarik daripada commission merchant. And then dapat kat dealer pertama. And then dealer kedua akan dapatlah ni. Dia akan dapat 2.5%. Semua dia kan tarik daripada merchant punya commission. So commission punya merchant sikit lah sebab dia share dengan DD. Okay. Tapi dia tak kacau commission orang bawah, dealer ke bawah. Alright. So ni antara testimoni commission lah untuk DD. As Roti Bila selalu cakap, kalau DD ni senang-senang capai 5 income. Senang-senang. Saya pun dah saksikan lah. Ramai dah DD kita capai 5 digit income tu biasa. Okay. So possible tu dia dapat financial freedom dengan menjadi DD ke atas. Okay. So next ranking yang terakhir yang selanjutnya kita akan share. Actually there is more atas tu tapi kita akan share sampai merchant sahajalah. So nak jadi merchant, once sudah pandai jadi dealer, so once sudah faham jadi DD, dan jadi merchant hanya produce 5 direct DD. Dan dia bukan atau tau. Merchant kena produce 5 direct DD dan 25 direct dealers. So there's no such thing where you rasa macam merchant ni dia goyang kaki je, tunggu orang bawah sahaja produce team. Tak. Besides orang bawah dia kena produce DD, dia kena produce DD, dia tu sebenarnya kena produce 25 direct dealer. Which means direct client merchant tu kena jadi dealer at least 25 orang. Baru dia jadi merchant. So dia kena bergerak seiring. Di samping orang bawah dia bergerak, dia pun kena bergerak juga. Okay. So once dah cukup all this, okay, requirement, hanya isi link sahaja, link online sahaja. Bila QM dah approve, dapatlah jadi merchant dalam sistem. Dan tak ada training, tak ada fee. Okay. So ini adalah merchant. Betul lah tengok merchant. Merchant ni dia punya commission dia double. Kalau dealer DD maximum only 7%. Merchant double 14%. Inilah yang kita idam-idamkan. Inilah orang kata apa, sumber financial freedom kita. Kalau you nak financial freedom, kejar sampai merchant. InsyaAllah. Sebabnya 40% double kot. I dapat commission dealer pun dah macam rasa terpaling kaya dah. Banyak gila commission. Apatah lagi merchant. Okay. So merchant let's say lah. Merchant ni, tiba-tiba ada orang baru nak register bawah dia. Nak beli GA 10. On the spot, orang tu beli tak dapat apa-apa. Dia dapat emas saja. Macam dapat 14%. Which is around 140, 150 macam tu. Banyak. Banyak gila. Tu satu unit. Bayangkan kalau direct client dia beli 10 unit dapat 10 lebih. Free saja. Ataupun bayangkan merchant tu sendiri beli. Dia beli sendiri kat account dia. Dapat ni lah commission dia. Okay. So, tiba-tiba ataupun kat merchant ni. Merchant ni bawah dia tiba-tiba ada introducer. Tapi yang beli pelanggan baru. Tapi tengah-tengah tu ada introducer. So as always introducer will get 2% commission lah. Yang 20 to 30 ringgit tu. So 14 minus 2 macam dapat 12%. Still banyak. Okay. Ataupun tiba-tiba antara tu ada pelanggan baru beli. Tapi tengah-tengah tu ada introducer, ada dealer. So what happen? Cerita dia lah explain tadi. Klien tu akan dapat 2%. And then dealer dapat 5%. So balance 14 minus 2 minus 5 equals 7 lah. Macam dapat 7. Banyak. Padahal bukan merchant yang beli. Klien yang beli. Tapi still commission dia banyak. Itulah kelebihan merchant. Tapi tak senang nak jadi merchant. Jangan ingat merchant tu senang goyang kaki nak. Dia kena produce 25 direct dealer dan 5 DD. Tak senang. Tapi kalau once you dapat tu memang memang betul-betul 6 digit income setiap bulan tu. InsyaAllah lah. Okay.
So what happen juga? Tengah-tengah tu ada pula orang ni beli. Tengah-tengah tu ada introducer, ada dealer, ada Didi lah tu. Merchant atas sekali. So as I said lah, commission merchant dengan Didi dia akan share. Didi dapat 3.5, merchant dapat 3.5. So total still 7% antara merchant dengan Didi. Okay. So commission dia fair. Sebabnya lagi you work hard, lagi dapat tinggi commission. So commission yang tinggi adalah untuk bayaran untuk you work hard tu lah. Nak produce yang 25 dealer, 5DD, semua tu, okay? So this is antara commission merchant. 400k, 500k. Pernah macam kita dapat 700k yang ni sebulan ni. Can you imagine 700k sebulan? Kenyang lah makan duit. So inilah lubuk kita nak dapat financial freedom. Tak perlu 4-5 tahun kerja. Kat QM ni 2 tahun pun dia dah dapat financial freedom. Kalau atas, okay, kita ada lagi actually ranking yang atas iaitu senior merchant. Senior merchant ni income dia average 1 juta 2 juta tu biasa di Quantum Matter. Sebulan juta. So ini tapi kita tak perlu lah aim sampai senior merchant, not yet. So kalau kita masih macam saya kan, saya baru level dealer DD macam tu kan. Kita aim merchant dulu. Merchant pun dah okay sangat-sangat dah untuk dapat financial freedom. Okay? So, you are next. If you have challenge, semua orang akan ada challenge, especially yang stage bawah. Lagi bawah tu sebab you baru nak start crack the egg. You baru nak start nak pecahkan all the barriers. So of course you akan blur, you akan stuck. You akan rasa macam tak faham, tak kerti nak share semua kan. Tapi keep on consistent. Tambah ilmu dan tuntut ilmu. Dari pelbagai team dan saluran. We have so many social media, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, everything. We have so many. We have so many team. You can join any Zoom class daripada team-team lain yang free. Okay, dekat YouTube banyak yang free. Join mana-mana untuk dapatkan ilmu. Dan di QM, saya dah jadi saksi lah. We only penat 2 tahun yang pertama. Last year saya penat lah, penat nak jadi daripada introducer nak jadi dealer, penat. Tapi after we come up with all the SOP, all the macam template, kita dah okay dah. Kita tinggal nak expand sahaja. Okay, so kita penat sekejap sahaja untuk dapat apa? Our objective, financial freedom. To get passive income yang more than 4 digit. Passive tau, bukan active. I'm not talking about active, I'm talking about passive. Okay, dan important is that kita aim untuk we live our family, the one that we love, asset, bukan hutang. Okay, asset bukan hutang. So di QM, bila you dapat jawatan, you punya jawatan, turun dekat orang yang you letak nomini. Tinggalkan dekat dia, asset. Okay, dan you boleh gunakan semua you punya commission ni untuk settlekan loan you, hutang-hutang you. Sebelum kita pencen, sebelum kita berhenti kerja. And you boleh fokus kat you punya nak hidup dengan aman dan tenang bila akhir-akhir umur kita. So macam I pun, I'm still young. I'm just 30 years old. Tapi ada nampak dah. Ni kalau dalam QM ni, dan umur I 50 ni, ada boleh financial freedom ni. I boleh cakap. So, grab lah peluang ni. Dia memang susah awal-awal. Ingat, dia susah sampai dekat dealer lah. Sebab awal tu you macam still lagi blur-blur. You have so many things yang you tak faham. Memang, I've been there. Memang blur, memang stuck. Memang rasa macam, tak boleh go lah. Tak boleh kan. But keep on doing it. Keep on buat. Dan if tak boleh cara A, buat cara B. Macam I dulu, I keep on share kat Facebook, share dekat WhatsApp status, kat Instagram. I buat, tapi tak menjadi. I try TikTok, menjadi. So, macam you jugalah. You try lah buat cara A. Dah buat lama-lama tak jadi, tukar cara B, C. Even though it really doesn't bring you comfort. Even though you tak selesa buat cara tu macam I tak selesa jadi speaker. Sebabnya, whenever I become speaker, slides ni, I nak prepare ni, I present kat you semua sejam setengah. Okay? Tapi I nak prepare slides ni tau. I start dari pagi tadi. Sampai ke petang ni, 6 petang baru I siap buat slides. Betapa I nak betul-betul make sure apa yang I sampaikan disampaikan kat you. So it takes me 1 whole day just to prepare these slides for you. Dia memakan masa kita. Tapi berbaloi. So whenever I prepare slides, I akan belajar benda baru. Macam hari ni bila I buat slide, I baru faham. Rupa-rupanya beza IOFI dengan Raqabah. Raqabah tu bagi kita syariah certification. IOFI adalah standard. Baru I faham. Sebenarnya I pukul rata. I ingatkan IOFI dengan Raqabah tu sama saja bagi kita CJ Betul Syariah. Sebenarnya tak. Benda yang berbeza. So keep on belajar. Walaupun I ni dah lama jadi speaker, still there's a lot of things yang I masih belajar. So you keep on buat dan keep on consistent. Itu saja tips yang saya nak share hari ni. Masa pun rasanya ngam-ngam je kot lah. Betul tak? Ya, betul, ngam-ngam. Alhamdulillah, hebat betul Yes. Didi Amira. Ada baki 5 minit.
Soalan tak? Saya nak minta Soalan. izin daripada puan speaker kita kalau boleh. Kita terus mungkin ada kita buka Q&A seminit dua. Boleh, 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 boleh. Okey, sebab saya ada satu soalan. Saya terlepas pandang sebab soalan dia panjang. Tapi bagi saya bacakan daripada uh, sekejap Okay. Daripada Cik Puan Zahira. Puan Zahira, if I ada Ya. one friend tinggal and kerja di Turki but then her nationality is Indonesian, is it possible for her to join under QM in terms of her bank account tu perlu pakai bank Indonesia or her bank account kat Turki tu ya? Thank for your kind assistance. Okay. Okey. Dia Indonesian Ah, and saya rasa dia bekerja di Turki dan sekarang ni dia ada akaun bank Indonesia dan Turki. So which one yang dia nak kena guna? Hmm, hmm, hmm. Ha, Dia bukan depends on kita, depends on you. You nak pakai bank mana? Kalau you nak pakai bank Indonesia, register country Indonesia. Kalau you nak pakai bank Turki, register country Turki. Tapi bila IC tu you kena upload lah pasport ataupun pasport lah. Upload ya, pasport Indonesia you, and then email pada QM beritahu yang you adalah warga sekian-sekian-sekian tapi nak pakai bank negara sekian-sekian-sekian. So here I attach I punya pasport. So dia faham Ni lah. kawan dia ni. Hmm. Kawan Kawan dia tu lah. Zahira. Kawan dia tu. So, kawan-kawan dia Ha, tu yang kena email QM kena email QM. ya. Tapi yang Hmm, penting you nak pakai bank negara mana. Itu saja. Itu keyword dia. Nak betul. pakai bank negara mana. Alright. Hmm. Ada soalan lain ke? Kalau ada soalan lain mungkin saya boleh tolong bacakan ataupun kalau ada nak tanya Didi Amira boleh turn mic. Kalau tidak, saya nak minta Didi Amira untuk buat kata-kata penutup. InsyaAllah kita ada baki lagi 3 minit. Hmm. Kata-kata penutup Okey. dan kata-kata semangat. Sebab kita masih ada lagi yang masih setia bersama kita. Ada dekat 92 orang. Saya nampak satu komen ni. Sekejap. Hmm. Saya dah stop share ke? Ke saya masih lagi share screen Masih share Okey. screen ni. Saya nampak satu komen tu dia cakap nak minta saya belanja tengok tengok downline. Saya pun dah lama tak tengok sebab tak sempat tengok. Sekejap kita tengok okay, tengok tadi saya when I said consultant content akan ada special kat sini kat sini ada consultant access ni ada tools. Dekat tools ni ada semua benda lah sekarang mak nenek. Ada macam-macam benda. Okay, name card ada. Okay, kita tinggal nak print sahaja. Presentation pun sama ada macam-macam lah. Kat sini ni KM tengah update yang baru. Dulu ada slides. Okay. Saya punya direct saya punya okay, total client saya is 1566 in just 3 ke 4 bulan buat TikTok. Saya punya direct saya 1037. 3 ke 4 bulan buat TikTok. So Wow. saya nak cakap ya, 1037 darah ya. So Tersedak. ini saya nak kata I've been stuck for 1 year. Saya dah rasa fasa stuck tu tapi jangan stop. Jangan stop. Ya, betul. Jangan stop. Never stop. Okay. Sebab saya tengok okay, hari ni kan semua orang tahu. Harga emas hari ni macam mana? Harga emas hari ni tengok tu. Shoot duk naik tu. Ni duk naik. Hmm. Kalau ikutkan logik lah. If saya yang dulu, tim saya sure saya punya payout saya kosong. Tapi ini income saya hari ni. RM200. Walaupun tak banyak, tapi it's still not bad lah untuk Ya, harga emas yang shoot naik. Harga betul. emas naik. Dapat income 200. Saya akan clear saya punya payout saya setiap hari lah. Okay. So kenapa? Nak tanya sikit, Mira memang Ya. tik ke macam mana? Saya tick. Saya Oh, memang tick. tik. Okay. Kita tengok ni. Ini adalah transaction tim saya hari ini sahaja. Okay. So, that's why I cakap. Share apa yang you faham dan keep on dapatkan ilmu. Bila you dah faham tentang produk, tentang syarikat, you jual emas RM10 pun orang beli. Tengok tim I. Hmm. Nampak tak? Sekejap I try zoom. Okay. Tengok ni yang beli. USD RM10. Walaupun emas mahal, orang tak beli GAE. Okay, orang tak beli GAE. Tapi orang akan beli GSA. Ya, Mesin gaji. betul. Okay. Kak Mira nak tanya, Ya. macam yang kita tahu, kalau kita auto convert daripada commission ke GSA, kita Mhm. punya spread adalah kosong. Ya. Tapi kenapa Kak Mira pilih untuk masuk ke flow account? Kak Mira pilih GSA actually.
Okay. Tapi yang float ni actually gaji Kak Mira yang last month. Yang Kak Mira dah beli GAE. Wherever gaji yang I ada, I akan cukup cuba setengah, I akan terus beli GAE. So, I akan lock kat GAE. Bila I nak jual, I masukkan dalam float. So, ini adalah I punya income I last month. Yang I dah lock beli GAE. Lepas tu tiba-tiba untung. So, I tak dekat dalam float. Faham tak? Yang ni yang GAE. Tapi yang Oh, faham. income harian masuk dalam GSA. Faham tak? Maknanya sebelum ni akak pernah beli GAE 10 guna GSA lah. Ya, always beli. I always Okay. beli GSA pakai GSA, pakai commission I kat GSA. Always. Clear? Clear. Thank you, Kak. Okay. Nampak tak? Saya tunjuk ni sebenarnya. Tim saya, tengok tu beli. Beli USD 2, USD 2. Maksudnya RM10 ni. Emas RM10, emas RM10. Ini USD 10, RM50. Tak Hmm. banyak. Tapi, bila kita share tentang kepentingan even though emas RM10, tengok ni. Orang beli. Ni ha. Ni RM10, ni RM20. Yang ni rezeki dapatlah yang beli RM1,000. Mungkin gaji dia masuk. Tapi ramai ni beli 2 USD, 3 USD, 2 USD, 6 USD. Jangan pandang lekeh kepada kuasa emas RM10 dekat GSA. Tim I Ya, ni ramai betul. ni beli. Ramai. Jangan memanglah kita tahu komisen GAE paling banyak, tapi at the same time share semua kelebihan dekat quantum metal. Banyak ni. Maksudnya ni student ni. Macam geng Ikmal lah ni. 4 USD, 2 USD, 3 USD. Kadang tengok kan. Kadang rasa macam, rasa macam nak tolong tambah kat dapat duit lagi dekat dalam JSA. Tapi macam dia pun konsisten. Ya, Student-student ni, betul. dia pun dah celik. Dia pun tahu dah kepentingan quantum metal punya emas JSA. Dia pun konsisten. So ini happen every time harga emas naik. Walaupun harga emas naik, I akan still dapat commission because orang beli emas RM10. Okay. So buatlah sebab the income is, as I said, is unlimited. It's unlimited. Okay. Before saya habiskan, saya nak bakar sikit lah. Tapi ni bukanlah nak menunjuk. Saya cuma nak membakar semangat anda. Okay. Saya share sikit income saya untuk bulan ni. Supaya saya nak anda nampak. Supaya anda nampak, kita memang ada jalan untuk dapat financial freedom dekat quantum metal. Okay. So this is my latest income yang sekarang lah. Which is 6542 USD. 6542 USD. 6542. Okay. Yalah, Alhamdulillah. it's around 30K. Hmm. Okay. So, suri rumah yang buat kerja pakai baju kelawar, boleh dapat income macam tu dekat quantum metal. This is very possible. Sangat-sangat possible. Tolong jangan give up, jangan rasa stuck dan stop. Itu Ya, you yang rugi. betul. Jangan rugi. Saya pernah merasa bulan 6, bulan 7, income saya kosong. Income saya kosong. Because of I stuck tu lah, I pergi buat TikTok. Jangan stop je. Kalau sedang, pergi cari circle-circle lain. Pergi cari diri-diri lain untuk naikkan semangat. Okay? Saya stop share screen. Okey, Alhamdulillah. Okey, so ada lagi kata-kata akhir insyaAllah? Ataupun ada soalan lagi? Rasanya kita dah sampai ke hujung rancangan. So kita mohonlah kalau ada kata-kata. Rasanya itu ke kata-kata penutup, Amira? Hak bakar tu lah, hak bakar tu. Dah bakar-bakar semua. Alhamdulillah. So Tinggal. ambil positif. InsyaAllah kita semua ada peluang yang cerah di Ya. hadapan. Cuma macam Didi Amira cakap, jangan give up. Just buat insyaAllah so yang penting Ya. kita minta Allah permudahkanlah segala urusan kita untuk apa yang kita buat tu mendapat kebaikan dunia dan juga akhirat insyaAllah. Dan saya pun doakanlah puan speaker kita Didi Amira untuk dipermudahkan urusan sebab takut tengok dia punya direct client dan insyaAllah dia ni adalah future merchant, MD dan juga senior merchant. Kita doakan insyaAllah. Dan semuanya hasil dari titik peluh beliau yang bagi saya fokus lah, dia punya tips adalah fokus Mira fokus buat dan lepas tu kita serah bulat-bulat ke Allah lah Okay, insyaAllah kita pun dah 10.34 minit malam. Saya pun tak nak ambil masa lama. Kita pun masih ada lagi partisipan berbaki 80 orang. Dan saya mewakili tim TGC ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada puan speaker kita Didi Amira dan juga kepada semua partisipan yang bersama kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan ada lagi satu sesi untuk malam besok. Calculate Your Profit bersama dengan Didi Ila kalau tak silap saya. InsyaAllah. So saya sudahi sesi Zoom kelas kita pada malam ni dengan tasbih kifirah dengan surah Wal-As.
Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di siri akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam semua. Oh.